kembali dalam ruangan. Okay, let's go. Ya, masih lagi dalam topik kita sebelum dan sesudah perkahwinan. Bagaimana keadaannya, baik ataupun tidak, makin teruk ke bagaimana. Lagu apa tu macam sebelum kayu daunnya rimbun. Bukan sebelum bro. Habis? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya mengar buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sebelum kahwin sembayang, selepas kahwin sembayang berjemaah, bro. Adakah anda masih percaya orang kata bercinta selepas kahwin tu lebih baik daripada macam biasa? Ada yang mengatakan cinta itu patutnya datang selepas perkahwinan. Sebab cinta yang timbul selepas perkahwinan itu sebenarnya lebih indah daripada percintaan yang dilaksanakan. Adakah dia kena dengan konteks zaman sekarang? Bagaimana? Ya, itu satu soalan yang baik, Din. Terima kasih kerana bertanya. Sebab kalau kita tengok dalam konteks masyarakat majmuk yang mana penuh dengan berbilang kaum dan juga orang-orang yang berlainan latar belakang, bila kita melihat tentang percintaan tu, kita harus bertanya, apakah itu percintaan? Etimologinya, cinta tu bermaksud sayang antara satu sama lain. I'm shitting myself. Bagaimana pihak pembangkang? Raja Razi, silakan. Saya rasa ini semua bukan satu keruan. Apa sih keruan? Tadi kau pakai word susah kan? Aku pun nak pakai susah bila. Keruan apa? Kerana kita tidak rasa keruan. Seperti janggal mungkin. Kalau kita ingin rasa janggal, alah bisa tegal biasa bro. Oh man. Okay, baik. Kita membaca. Kau macam WTF kan? Wallahi that's funny. WTF. Okay, kita nak bacakan komen-komen yang telah pun dimuat naikkan. Sebab beberapa minggu yang lepas kami bertanya kepada semua apa perbezaan sebelum dan juga sesudah perkahwinan berdasarkan pengalaman korang, dan kita akan tengok sama ada betul ataupun tidak, dan adakah kita juga mengalami perkara yang sama. Ini adalah perkongsian daripada Emma Said Al-Sagov. Katanya, sebelum kahwin minta tolong urut kepala. Dengan sepantas kilat dia tonyol kepala kita, dia tolong untuk urat kita, segala spesies minyak dia tepek untuk urut. Ni sebelum kahwin. Wow. Macam pening kepala, pening. Are you okay? Lepas dia macam urut kepala dia sikit. Ni okay tak? Ya sayang, macam kiri sikit sayang. Ya. Thank you sayang. It's okay sikit. Nanti apa-apa you need ni just tell me Macam itulah. Lepas kahwin, you tolong urutkan kepala. I sakit pasangan akan cakap, you urut sendiri lah, tangan ada lengur lah. Gitu. Katanya. Gitu ke? Ini ada, itu yang dikatakan oleh Emma Said Al-Sagov lah. Ini adalah pengalaman dia sendiri. I see. Dan saya ada penjelasan psikologi di sebalik apa yang dialami oleh Emma Said Al-Sagov ni. Sebab sebelum perkahwinan kan, kita masih lagi bercinta. Setiap sentuhan tu adalah salah. Jadi bila kau dapat opportunity untuk menyentuhnya, tidak kisahlah kena jari ke ataupun kepala ke dan seumpamanya, dia mendatangkan satu macam rasa cinta yang luar biasa tau. Macam meluap-luap macam tu nafsu bro, nafsu. Apa yang cinta yang luar biasa? Macam kau rasa lembutnya kulit dia macam habis lagi dia, kalau dia macam kau tengah urut dia macam dan perasaan itu daripada jari akan membawa ke Sorry. Tadi aku tengah macam feel dengan Zau punya sound effect. Maafkan saya. Macam berikan mana? saya, maafkan saya. berikan saya kasih ASMR sikit ya. Ni. Jadi kau tengah urut macam pening lah. Tadi I lari macam track and field kan, penat lah. Kenapa track and field? Track and field selalu pakai shorts. Jadi tengah macam kuyup-kuyup sikit kan, macam dekat school canteen. Orang semua dah balik lah. Ada some people still lepak. Macam pening lah. Tadi coach I push I too hard lah, but it was too hot lah. Okay, tak apa. Macam mana? Where you feeling now? Dekat daerah tengah kepala, okay like this. Walaupun dahi berpeluh. Dahi berpeluh. Dah lap. Oh, dah lap. Yeah, that's it. Ya, sayang ya. Sayang. Takkan urut gitu. Suara lain ni bro. Dah lari suara tu. Mungkin ada macam gitu. Mungkin saya harus melakonkan. Ini tugas saya. Saya dibayar oleh Dep 8
untuk melariskan podcast ini. Jadi betul. Ya. Okay, boleh. Memang saya setuju. Saya suka dengan cara Zah menyampaikan. Kira sponsor suka Saya dapat lah. rasakan Alhamdulillah. Okay, Din. Tapi selalunya selepas kita dah berkahwin, ini adalah satu terma dan syarat sebelum sang suami ingin meniduri isterinya. What is going on? Wait, show you are really okay. Bab urut ni sebab saya tak tahu kalau korang macam mana. Sedikit sebanyak informasi secara eksplisit yang ingin saya kongsi sama. Sekiranya saya sebagai suami ingin melakukan tanggungjawab saya. Tanggungjawab nafkah batin. Kita ada dua pemberian nafkah kita ada terbagi pada dua. Yang awal iaitu kira macam ustaz lah. Yang awal itu nafkah luaran ataupun zahiriyah dinamakan zahiriyah. Dan selepas itu yang kedua adalah batiniyah yang wajib juga diberikan. Saya sekali lagi saya meletakkan kewajipan. Jadi dude, you guys got to see Dane's face right now. Aku macam nak sepak dia. That's right. Jadi sebelum kita melakukannya harus kita urut dulu. Adakah syarat itu juga diberikan kepada anda oleh isteri-isteri anda? Kira adakah dalam perkataan Western foreplay? Bukan bro. No, this is urut dulu bro. Urut dulu. Harus urut dulu, barulah kita boleh menjalani tugas kita sebagai seorang suami. Setahu aku kita nak kena beri salam je. It's different lah Kena beri salam cara dia pada cara dia. Kau cakap Kau kasih salam bro. Nanti aku dah masuk bilik. Kan, sampai sekarang. Aku tengok isteri aku. Assalamualaikum. Jadi itu maknanya. Okay. Jadi Abi, kalau aku dah tak kasih salam lagi, is it macam salah di sisi undang-undang? Melihat kepada aku tak tahu. Sebab masing-masing mempunyai ijtihad sendiri, ijtihadnya sendiri dan juga informasi yang harus kita ketengahkan. Kerana kita dah ada anak-anak, kita tak boleh cakap dengan depan anak-anak macam yang dah boleh main. Tak boleh gitu, tak boleh. Anak-anak faham kita ada isyarat-isyarat yang tertentu. Engkau pernah masa bermesra dengan sang isteri? Abi anak kau, "Mami!" kat luar, tong ketuk pintu. Bapak mertua pernah bro. Tu time tu dulu sebelum nak pindah kat rumah tu, kita kan tidur masih lagi tinggal dengan rumah bapak mertua. Okay. Kenapa aku tanya? Sebab psyche yang ada di sebalik tu. Bermaksud kau perlu reaksi kan? Bermaksud bapak mertua dah kat luar. Bagaimana nak buka pintu dan apakah presentasi kau di hadapan bapak mertua? Adakah action baru bangun tidur? Ataupun mungkin sedang baru saja mandi, mana kau buka dengan tuala dan rambut dengan basah. Sorry pak, tengah mandi tadi ya. Apakah pembohongan yang kau lakukan ketika kau bertemu dengan bapak mertua di luar? Kau macam go through dia bro. Kau benar Bro, you better share bro. Kau tak kongsi kisah kau tau bro. Sorry. Aku realize I'll share. Yang akan buka pintu untuk ini masing-masing presentasi presentasi kau terhadap bapak mertua kau. Mungkin akunya adalah yang paling hebat. Isteri aku yang akan buka pintu. Bertelekung. You just have to wear the telekung right? Dude, genius man. Aku tidur. Aku akan tidur. Dia macam Jap pak. Solat lah pak. Gitu. Yes. Apa isteri kau solat tahajud lah kira? Anytime. Kan? Jadi aku rasa itulah antara strategi untuk sebab telekung. That's a good idea. Jadi kita pun dalam keadaan berselimut tidur gitulah. Selalunya strategi dia macam gitulah. Bagaimana pula Zah, kau belum share lagi. Come on bro. Okay. Mak mertua kau pernah tinggal dengan kau kan? Tak, bukan mak mertua aku yang ketuk. Kira anak aku ketuk. Lepas tu kat luar, Mem, anaknya mau ke bawah. Dia kira dah ketuk-ketuk pintu. Aku macam, alamak, Dini pun satu hal lah. Dah lah anak satu hal, Mik pun satu hal kan. Macam, Mem, ini anaknya mau membeli barang-barang di luar, Mem. Kacau. Terus aku dah macam, aku tengok bini aku tengok aku macam, okay, how? You just go lah. You just pakai tuala. You just go buka pintu lah. Cannot. She cannot know we are doing this. Ini satu Ini satu perkara yang benda biasa. Ini masalah negara ni. Jadi kau buat apa? Jadi aku malas nak pakai baju bro. Aku sama seperti kamu. Aku akan menyelimuti diri saya. Tutup macam you basahkan rambut macam baru habis mandi lah. So dia akan cepat-cepat masuk dalam toilet. Sebab toilet bersebelahan dengan pintu masuk. Buka shower. Masa tengah shower tu rambut dibasahkan sikit. Jadi dibuka pintu dengan keadaan bertutup dan buka. Sorry, saya baru mandi ya. Kenapa ya?
Oh, okay. Okay, itu kalau bilik ada toilet lah. Ya. Macam mana Razi? Okay, aku sebenarnya aku tak perlulah nak kena cover line. Tak perlu kerana tapi aku rasa macam aku kantoi dengan anak-anak aku. Anak aku dah besar-besar bro. Okay, jadi I gotta listen to this. Ya. Jadi apa yang berlaku ni tahun lepas kena anak aku yang paling tua darjah 3, darjah 2, darjah 1. Diorang dah faham. Dan dah faham apa? Dah faham huruf-huruf hijaiyah. Apabila aku macam contoh berbual dengan isteri aku, loving ke apa gitu semua. Diorang macam paisi-paisi tau macam begitu lah. Okay. Banyak dah faham bro. Okay, jadi apa yang berlaku tu? Adakah mereka merasa jengkel dengan keadaan anda memberikan rasa cinta pada isteri? Ya, kemesraan tu dah. Tak jengkel kerana aku juga memupuk perasaan kasih sayang, cinta terhadap anak-anak aku. Jadi it's nothing new. Kita akan we will kiss each other bro. Ya. We will kiss each other. Aku cium anak aku, anak aku cium aku, cium ini aku datang dengan silu. Macam kalau sekarang aku selalu kau cium bapak kau nak? Susah sikit. Mungkin kita pasal zaman kita lain. Kau cium bapak kau ke? Aku cium mak aku sekarang. Bapak aku tak lah. Tak. Pasal aku kalau nak cium dahi bapak aku ada dahi cap sembayang. Jadi baik aku jangan kacau lah. Jadi baik aku jangan kacau cahaya syurga yang ada kat situ lah. Tapi barkah bro kalau cium. Kau tak nak cium. Apa dalil dia? Apa dalil dia? Okay, dengar tak. Kita tak ada ERS bro. Ya. Jadi apa yang berlaku? Okay. Aku dengan isteri aku malam tu memang sangat bahagia lah. Okay. Jadi terpekik sedikit. Siapa yang pekik? Engkau ke? Aku relax. Engkau yang relax. Aku kira macam okay. Tapi pasangan hidup aku ni dia mungkin kira hari tu aku form kira. Aku form baik. Form. Ya. Adakah minuman-minuman yang telah anda dapatkan sebelum anda kebahagiaan? Oh, tidak perlu bro. Oh, tak. Tidak perlu. Semua, kau tak perlu itu semua. Mindset bro. It's all in the mind. Okay, jadi apa yang berlaku ni, anak-anak aku they have the habit of looking under the door and peep through our door. Pintu kita dia boleh tengok bawah macam apa ni, apa yang berlaku, macam mami daddy. Okay, tak nampak bro. Tak nampak tapi ada shadow Aku tak ada shadow. Sebab aku tak perasan yang anak-anak aku actually tengah dengar. Malam tu diorang tengah dengar, diorang terbangun, tengah dengar kebahagiaan ibu dan ayah mereka. Ya, tengah dengar kebahagiaan pahala-pahala yang sedang diberikan lah, yang sedang kami terima lah. Ya. Ada dalil ke tu? Maafkan. Jadi the next day, keesokan main dalil. Keesokan hari, besoknya anak-anak aku macam marah dekat aku. Aku tak tahu kenapa bro. Aku bangun pagi semua, anak-anak aku dah bangun. Mereka duduk tengah tengok TV ni semua kan. Macam, alah baby daddy dah bangun. Anak aku yang nombor 3 Agik. Dia cakap apa tau? You naughty lah daddy, you so bad. You so bad. Cakap, why I done? Apa yang daddy buat? I don't know lah daddy. Kali anak aku yang boy, yang first, yang second, yang aku punya girl pun macam tak ada buang aku tau. Alamak. Dia cakap, why you bully mommy yesterday? Why you bully mommy? Dia akan aku dera isteri aku bro. Mungkin bunyian yang dilontarkan sebenarnya adalah bunyian penderaan macam itu. Ya. Adakah kau mendera? Aku tidak mendera. Kerana aku memberikan nafkah batin kepada isteri aku. Yalah, dalam keadaan penderaan mungkin nikmatnya ngetop. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ngetop. Ya. Kira kau form. Okay, baik. Itulah jadi ini satu perkara yang aku nak kena cover line sedikit lah. Aku cakap no daddy urut mami. Daddy mami sakit, that's why. Urut ke babai. Kira nak dia cakap Urut ke babai daddy. Baik. Okay, baik. Terima kasih atas perkongsian pendengar kita awak tadi. Habis aku kongsi aku dah kongsi apa? Tadi kita semua dah apa? Aku dah kongsi. Bapak mertua semua. Aku kongsi terlebih ke tak tadi? Tak lah. It's okay. Relatable.
Relatable. Ya. Mungkin kebahagiaan itu pernah dilakukan semua oleh suami isteri lakukan. dengan cara yang berbeza. Ada komen-komen daripada yang lain sebab kita dah baca satu komen awal tadi, atau baik. haruskah saya baca satu lagi komen? Silakan boleh, Zai silakan. Ismail. Baik, saya baca satu komen ni. Ini adalah kiriman daripada Bella Hailey. Hai Bella. Bella Hailey style kira macam baik. Hai Bella ya. Baik. Oleh kerana Dino Rahim mengatakan Hai Bella, saya rasa saya juga harus melakukan perkara yang sama ya. Hai Bella Hailey. Dan saya juga, Hai Bella Hailey. Wah. Kata beliau, sebelum kahwin kerja baru dapat duit, sebab namanya Bella agak wanita, kewanitaannya harus terserlah ya. Silakan. Sebelum kahwin kerja baru dapat duit, nak belanja kena kira-kira. Dah kahwin suami kasih duit, nak beli apa suami cakap belilah, tak nak beli pun suruh beli juga. Duit isteri yang punya, duit suami isteri yang punya. Nikah je si isteri naik pangkat Minister of Financial. Aku macam nak sepak sebenarnya. Sebab dia memberikan saya 3 smiley emoticon. Jadi ketawanya harus lebih sesuai kepada perwatakan Bella ya. Ya, betul. Baik, hi Bella. Baik, Dan kalau kita ingin bacakan message daripada Facebook, kita harus ikut mengikuti profile pic mereka. ya. Kau kena tengok profile pic tu ya. Perempuan. Ya. Okay. Tak juga, kalau kau tengok macam profile pic dia, macam kau rasa suara dia ada mengena dengan wajah dia, kau lafazkan sedemikian rupa. Betul. Okay. Baik. Okay. Jadi adakah benar ini adalah satu persoalan sebenarnya ya. Sebelum kahwin, apa-apa kita earn, kita dapatkan duit, kita belanja sendiri. Tak ada, not a care in the world. Tapi bagi golongan wanita, Bella mengatakan lepas dia berkahwin, suami berikan segala-galanya. Ya. Ini is it fair to you? Ini saya rasa adalah once we sign on the dotted line kan. Okay. Ini satu perkara yang kita harus lakukan. Okay. Tanggungjawab kita lah. Ya, bagi aku sebagai seorang lelaki, kita harus tunjukkan yang kita ni boleh menjaga mereka dalam segi kewangan dan sebagainya. Inilah salah satu cara untuk kita memberi nafkah lah, biasalah. Cuma Sorry, I just can't take him seriously. jadi maintain the mood. jadi ini tertakluk kepada berapa. Okay, saya ingin bertanya kepada yang berbahagia, Zah dan YB Razia. Silakan tuan. Silakan. Berapakah nafkah yang anda berikan kepada isteri? Adakah anda berikan wang sejumlah 300 ataupun lebih, ataupun bagaimana? Ataupun anda mempunyai kesefahaman yang bersama, mungkin tak perlu nak keluarkan duit ke? Saya rasa saya agak traditionalist dalam hal ni, agak orientalist juga dan agak simpatis dalam hal ni. Bro, word yang kau cakap aku akan percaya. Ada word simpatis ke bro? Tak tahulah, aku whack je. Tapi baik, berbalik kita serius sebab silakan. ni nak soalan nafkah ni serius. Jadi saya memberikan setiap bulan saya harus berikan lah. Sebab saya percaya tunggak utama saya percaya duit suami adalah duit isteri adalah duit isteri. Kita jangan sentuh duit dia. Jadi setiap bulan saya memberikan isteri saya $16,000 sebulan. Wow. Ya. Sedikit keriakan ada kat $16,000. Zai Ismail luar biasa. Keriakan. Baik. 16,000. Aku tengah nak jadi moderator ni. Bagaimana pula Raja Razia? Okay, saya sebenarnya oleh kerana saya mempunyai perniagaan dengan isteri saya. So both of Ini us keriakan yang pertama. Perniagaan. Ya. jadi both of us adalah Beat him bro. Apa ni, young entrepreneur lah. Okay. Sebagai usahawan dan mempunyai visi dalam hidup. Jadi segala pendapatan kita daripada perniagaan kami ni, kita akan pecah dua bro. Ya. Nafkah Jadi kau tak kasih? contoh kalau apabila kita mendapat keuntungan satu bulan tu dalam 60,000. Okay. Wow. Jadi isteri saya akan dapat 30,000, saya akan dapat 30,000. Tapi saya akan kasih isteri saya 20,000. Kena lebih daripada Zai. Nak lebih ya. 20,000 Satu bulan 60,000 banyak bro. Banyak gila. Nampaknya apabila anda bersama Okay Let's Go Podcast, anda telah pun meningkat perniagaan anda. Ya betul. Tahniah, syabas. Baik. Terima kasih. Din macam mana? Baik, maaf saya tak. Silakan. Din jangan bertanya Din macam mana. Itu tidak style ya. Okay, sorry. Baik, terima kasih Raja Razia atas perkongsian anda pada hari ini. Dan saudara yang sedang mendengar podcast kini, kita sedang meneliti
personality kita pada malam ini, bagaimanakah caranya dan juga berapakah jumlah sebenarnya nafkah yang diberikan oleh sang isteri. Jadi telah pun kita rungkai sedikit ya apa yang telah pernah dikongsi sama orang tadi. Saya telah pun memberikan 16,000 sebulan dan Raja Razi memberikan sebanyak 20,000 sebulan. Betul. Dan Dan pula, berapakah jumlah nafkah yang anda memberikan sang isteri yang tercinta? Saya tidak banyak lah berbanding dengan anda berdua. Saya cuma 5,000 saja. Wow. 5,000 sebulan. Ya. Dan, Subhanallah. Ya, terima kasih. Dan juga package ke umrah, bro. Package ke umrah bila-bila masa. Dan yalah, travel, umrah, dan bag, seperti bag-bag yang mahal-mahal lah. Itu adalah nafkah saya. Dan saya haramkan isteri saya untuk mengeluarkan duitnya untuk membeli apa-apa pun. Haramkan. Biarkan dia simpan saja. Masih lagi tentang nafkah. Saya akan pamper dia dengan emas. Subhanallah. Ya. Ini macam adakah ini keriakan? Ini apa? Ini show riak apa? Ini show Kau start dengan 16,000 bro. Tapi ini satu kebenaran. Ya, okay. Baik. Baik, terima kasih atas Kau ingat Azhar tak mampu gitu terima kasih atas perkongsian pendengar kita. Dan kita nak baca satu lagi komen. Silakan. Sebelum kita main game. Karakter gambar profil sesiapa yang kasih tu kena sama dengan suara kau. Okay. Kau ada satu? Ada satu. Yang bagus punya tau? Atau tak begitu bagus, kita jangan baca. Sebab podcast ini adalah untuk benda-benda yang bagus. Okay, ini macam okey lah saya rasa. Okay, silakan. Baiklah, ini daripada Muhammad Yusof Tisari. Okay, suara kena sama dengan Muhammad Yusof. Saya nak shout out pada Muhammad Yusof Tisari. Beliau adalah seorang pesilat. Dan beliau seorang yang orang kata tu memartabatkan persilatan dalam dunia perkahwinan sebenarnya. Wow. Bagaimana dia silat? Silatnya lebih Atas. ada tertibnya. Bila kita masuk, saya baru ambil kursus silat sebenarnya. Mahal juga. Wow. 1 jam $60. Wow, mahal. Yang mengajar saya adalah bekas pesilat negara yang mendapat pingat emas dalam sukan C. Luar biasa. Saudara Zahid Sa'ban. Bro. Oh, lain. Lain 1 jam berapa? 1 jam $60. Oh, yang saya punya 1 jam 380. Wow. Lain silat juga. Ini pun nak liak ke? Tapi lain pesilat saya rasa. Yang ajar saya adalah Hussein Sa'ban. Aku dah agak. Mahal tu Hussein Sa'ban silat. Kira nak Sa'ban juga. Baik, teruskan dengan Encik Yusof tadi. Baiklah, ini komen daripada Encik Muhammad Yusof Tisari. Hello, apa khabar Encik Yusof? Hello, apa khabar Encik Yusof? Apa khabar? Okay. Anda harus mengatakan apa khabar daripada Encik Yusof. Apa khabar Encik Yusof? Sebelum kahwin, tak dia tak. Suaranya biar pesilat Pesilat bro. Sebelum kahwin, susah nak ajak tunang bersia-sia sebab mak mentua garang. Selepas kahwin, Yahoo. Minggu-minggu keluar bersiar-siar. Dah halal dok. Dah tua-tua ni semakin dahsyat. Asyik nak berkepit je. Wow. Kira tengah silat lah. Pesilat apa? Baik, kita ini kembali kepada, saya suka dengan perkongsian saudara pesilat kita iaitu Yusof Tisari. Dia mengatakan selepas berkahwin tu lebih suka makin keluar. lama makin miang antara satu sama lain. Itu bagus ya. Itu bagus ya. Sifat miang tu harus ada. Ya, gatal, miang masih harus ada antara suami dan isteri. Jadi itu satu kecemburuan bagi kami lah, golongan-golongan yang lebih muda sebenarnya. Sebab ada yang kemiangan itu didorong oleh syaitan sebelum perkahwinan. Betul. Kan kemiangannya pergi ke wayang, korek-korek nachos. Kan? Hadis mana? Tapi selepas berkahwin, dia nampaknya going against the flow. Yang mana ada di kalangan anak-anak muda lepas berkahwin, dia dah jarang keluar. Di kalangan pasangan yang lebih berusia, dah berkahwin, dah take it for granted, dah tak keluar lagi. Tapi dia berbeza, dia lebih keluar, lebih bersama, lebih akrab. Ini satu contoh yang baik sebenarnya. Saya rasa disebabkan makin lama, makin dah berumur, dia menggunakan minyak wangi bro, bukan bedak mak-mak.
Sebab kadang-kadang bila makcik-makcik kan, dia mempunyai satu bau yang sama. Kerana mungkin macam mana kau tahu, bro? Adakah di jemputan? Ya, kemungkinan besar. Jemputan yang selalu kita buat, kita hadir, mereka mempunyai satu bau yang sama, mungkin. Saya masih ingat lagi evolusi wangi-wangian dahulu. Sebab kita sebagai pelajar tu, kita tak mempunyai duit yang cukup. Yang cukup. Okey, silakan. Jadi sehari itu kita harus simpan dalam kurang lebih, kita simpanan saya sendiri. Bayangkan pada waktu itu hanya $1 saja saya boleh simpan. Dan saya membeli deodorant yang agak murah. Tahu macam wangian Esprit tu, yang daripada Bella, ada satu Bella punya, yang agak bauan dia itu kalau kita letakkan di bawah kelopak di bawah kelopak tangan kita, di bawah apa orang kata tu, ketiak kita. Kita satu kali berdesut, dia hanya akan kekal selama setengah jam. Kemudiannya bau jantan dia akan keluar kembali. Jadi semakin kita menua, kita menggunakan produk yang lebih kuat. Contohnya kalau nak beli airtime macam CK1, produk-produk wangian. Jadi yang sedang mendengar ni ada company wangi-wangian. Bayangkan kalau kami sedang berbual tentang wangi-wangian anda. Luar biasa. Anda punya sales akan dapat banyak. Email saja. Email ke oklet'sgo@sales.sg. Terbalik bro, terbalik. sales@oklet'sgo.sg. Nanti kena warning letter bro. Maafkan saya. Alex dekat luar. Alex sampai terbangun bro. Nampak? Kau salah email. Okey, itulah pengalaman saya. Jadi maksudnya makin lama makin menua, umur anda makin meningkat, bau anda makin dahsyat begitu. Ya. Tapi tak semestinya untuk semualah. Ada kalanya yang sudah berkahwin tu asalnya mereka menggunakan wangi-wangian yang kuat. Tapi selepas mereka berkahwin tu mereka dah kurang nak pakai. Mungkin dah tak, agak leceh Jadi the take away ataupun apa yang perlu kita contohi daripada saudara Yusof hari ini, biarlah usaha kita untuk memikat pasangan tu lebih kuat selepas perkahwinan. Itu sepatut dicontohi sebenarnya oleh pesilat kita ni. Baik, ini menimbulkan satu soalan lagi. Bagaimana untuk kita teruskan elektrik antara suami dan isteri? Sebab makin lama kita dah kahwin, kita punya elektrik sudah hilang berbanding kepada dulu. Kan ingat tak sebelum kahwin, bila kita tersentuh sikit girlfriend kita akan rasa macam beza. Itu adalah syaitan. Itu syaitan. Syaitan. Jadi macam mana nak kembalikan syaitan tu? Maksudnya elektrik. Razi bagaimana Razi? Ini bukan satu masalah yang susah untuk kita settle, Din. Kongsi saya. Okey, silakan. Din. Senang saja. Suami isteri sama-sama tengok porn. Baik. Okey. Itu adalah salah satu aktiviti menarik. Bukanlah ni pada pendapat saya saja, yang telah pun diberikan daripada kawan saya. Jadi nyatakan websitenya apa? Saya tak boleh kongsi kerana saya tak tahu, saya nak kena tanya kawan saya. Jadi anda mengatakan kawan anda melakukan hal seperti ini, yang kita tahu sebenarnya salah di sisi undang-undang lah. Let's just have some disclaimers over here. Betul. Pergi ke lama-lama seperti ini adalah salah di sisi undang-undang, tapi beliau melakukan untuk menghangatkan lagi. Itu satu perkara yang beliau lakukan untuk memanggil syaitan kembali. Astaghfirullahaladzim. Okey, kalau anda sendiri bagaimana? Adakah anda melakukan hal yang sama? Saya tahu isteri anda kalau anda suggest benda ni, dia tak akan terima. Okey, senang saja kalau cara saya sebenarnya senang saja. Okay, we try to lakukan perkara-perkara yang kita dah lama tak lakukan. Seperti apabila anak-anak semua tidur. Okay, saya ada pembantu. Saya sih. Mampu untuk. Anda mampu Berapa anda bayar pembantu rumah anda? 1 bulan? Ya. 8,000. Wow. Kepala otak. Tak, ini adalah kemampuan saya. Okey. Awak harus hormat kemampuan saya. Baik. 8,000 untuk pembantu rumah. Okey. Itu kemampuan kita tolong antara satu sama lain lah. Tak apa. Luar biasa. Jadi apa yang anda lakukan sekali? Okay, jadi saya kadang-kadang malam-malam tu saya ajak isteri saya, kita lihat midnight show. Watch movie di rumah lah. Di rumah. Murah saja bro, di rumah. Tak, tengok wayang bro, sorry. Okay. Tapi kalau macam malas nak keluar, kita akan order makan bro malam-malam. Tak apa. Gemuk pun tak apa. It's okay. Dan Asalkan bahagia. Daripada situ aktivitinya akan makin lama makin menarik. Ya. Baik. Jadi kalau macam contoh selepas kita makan, tiba-tiba pembantu saya terbangun. Sir ma'am, makan ya. Ni tolong buangkan
apabila dia tolong buangkan, dia kerja overtime kan, saya akan bayar lagi 2,000. Itu cara saya lah. Baik. Anda sendiri Din bagaimana? Aku kalau makin tanya makin riak ya sebenarnya. Jadi saya tolong kawan saya agar tidak riak, terlalu riak. Baik, Din bagaimana? Anda Din riak dia tak nampak jaga bro. Kami akan membaca bro. Aktiviti membaca. Ini pun riak juga tau. Aktiviti membaca kerana ilmu tu penting. Kita tidak boleh, kita tidak mahu generasi-generasi muda kita bodoh. Jadi kita ingin ajar anak-anak kita untuk terus membaca. Suami isteri membaca satu buku. Dan bacaan tu harus slow-slow. Buku yang saya minat sangat adalah Kama Sutra lah. Itulah buku yang saya pernah beli. Buku apa tu? Baca sama-sama ya? Ya, baca sama-sama. Kita tahu posisi-posisi. Dia akan ajar posisi-posisi yang menarik. Buku ni boleh dibeli ataupun sebenarnya tidak boleh dibeli di pasaran? Waktu tu saya selalu travel. Wow, ambon riaknya kau. Baru-baru ni kita baru pulang dari New Delhi. New Delhi. Yalah kita naik business class tu biasa-biasa lah. Kita selalu. Teruskan. Dan, teruskan dengan riak anda. Kita akan membeli kitab-kitab, iaitu kitab-kitab Kama Sutra. Untuk kita membaca dan adakan idea-idea yang menarik lah. Untuk merapatkan lagi silaturahim lah. Antara yang kita belajar chapter 1. Dia adalah perkongsian dia. Ada. Saya memang fasih dalam bahasa Sanskrit. Dengan Sanskrit. Iaitu Purnama Merindu. Dalam bahasa Melayunya lah. Itu maknanya dia tunjukkan bagaimana untuk kita berintimasi lah. Iaitu cara Purnama Merindu. It feels like a library read right now, you know. Palatable lah. It's palatable. Yes. Baik. Terima kasih kepada. Kalau Zami macam mana pula? Saya sudah buat perkongsian awal tadi. Sudah buat perkongsian ya. Apa tadi? Baik, entah. Kau belum share tu. Bagaimana intimasi bagaimana anda teruskan untuk dapatkan syok antara suami isteri tu? Sebenarnya kami dah lama tak keluar. Kami dah lama tak keluar sebab saya adalah career first. Saya tidak orang kata tu, orang bertanya kepada saya, anda family first ke career first? Saya mengatakan saya career first. Jadi ada kalanya saya memerlukan tips-tips seperti inilah. Jadi terima kasih saya ucapkan. Jadi bagaimana keadaan rumah aku ajar tak terakhir. Bagaimana keadaan rumah tangga anda? Anda lebih kepada career, tak pedulikan isteri bagaimana? Adakah ada masalah? Saya pedulikan isteri. Tapi cuma bagi saya jarang kita keluar bersama sebab dia seorang career woman as well. Bertugas dan ketika dia ada masa-masa terluang tu dia akan di rumah membuat pemarkahan dan juga mark books lah. Jadi bagi saya sendiri, saya lebih mengambil masa itu untuk melakarkan program-program Glasgow. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Masa tidak mengizinkan kita, wahai saudara. Kita nak berehat seketika.